Hai, korang buat apa tu? Tak tahu apa. Buat saya manja. Di mana ni? Aku daripada fakulti tadi. Oh, bagus. Sajalah jumpa lecturer kan. Kenapa? Saja tanya-tanya dia pasal inovasi dan perubahan ni lah dalam kita punya kemahiran hidup. Jadi sekarang aku nak tanya korang pula dah. Pendapat korang lah semua. Okey, boleh lah. Kita boleh jawab, kita jawab lah. Jangan cuba usaha untuk jawab. Okay, aku nak tanya yang pertama. Apakah konsep dan pengertian perubahan dalam inovasi kurikulum? Okey, aku cuba bagi pendapat Okey, dari segi pendapat aku, untuk konsep dan pengertian dalam perubahan, kita lihat kepada perubahan itu. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan? Perubahan itu yang dimaksudkan adalah secara holistik, secara menyeluruh. Maksudnya kalau dari segi, kalau dulu kerma hidup lebih kepada teori, sekarang mungkin lebih kepada amali. Itu dimaksudkan sebagai perubahan. Inovasi adalah kita hanya selektif, hanya ambil sebahagian saja dan ditambahkan menjadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan inovasi, iaitu penambahan yang selektif untuk menjadi lebih baik. Okey, itu masuk untuk pengertian antara perubahan dan inovasi. Okey, macam mana pula kalau kita nak aplikasikannya dalam bilik darjah pula? Apakah kriteria-kriteria yang kita perlukan untuk aplikasikan benda tu dalam bilik darjah? Pada pendapat aku lah kan, sebab benda-benda ni kriteria yang paling penting kita nak tengok adalah bajet kan. Kalau kita tak ada bajet, macam mana kita nak laksanakan benda tu kan. So bajet memang penting sangat-sangat. Okay, yang kedua masa. Okay, masa kita sesuai, cukup tak kalau kita jalankan aktiviti tu, inovasi yang kita nak buat tu dalam bilik darjah. Okay, kalau dia cukup, okay, dia memang relevan lah. Kalau dia tak cukup, rasa tidak sesuai. Okay, yang ketiga, benda tu mudah tak dilaksanakan atau mudah tak untuk dibawa. Kan, kalau dah benda tu susah nak bawa, macam memang tak efektif lah. Macam alat BBM dia lah. Alat BBM dia kan, kalau macam nak bawa dia pun macam memerlukan 3-4 orang kan, rasanya macam tak efektif kan. Dia lebih kena fikir lebih fashion lah. Macam cosplay, aku rasa dia macam mudahlah dibawa dan mudah untuk dilaksanakan. Okay, aku rasa itulah salah antara kriteria yang kita perlu tengok lah untuk melakukan sesuatu inovasi ni, agar apa yang berlaku, pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam bilik darjah ni berkesan. Bukan inovasi, bukan semata-mata kita nak untuk orang cakap inovasi kita pun nak buat, tapi tak ada kesan yang baik. Kesan yang baik. Itulah penambahbaikan. Jadi itulah kriteria yang perlu kita ambil yang kita pertimbangkan. Macam mana pula kalau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan inovasi tersebut dalam bilik darjah? Faktor-faktor kalau faktor-faktor tu kita boleh kelaskan kepada tiga benda lah. Yang pertama sekali berkaitan dengan teknologi. Sebab kalau kita tengok pada masa hari ini kan semuanya lebih ke depan kan. Takkan kita nak ajar dekat anak murid kita yang tu je kan, tak ada perubahan secara cakap kan. mulut je. Jadi kalau teknologi kita boleh aplikasikan courseware lah. Kan ada gambar-gambar kan lebih menarik lagi gambar-gambar kan teknologi. Lepas tu lebih jimatkan masa, lebih interaktif, budak pun lebih berminat. Okey, selain pada faktor tadi berteknologi, kita kaitkan dengan guru pula. Di mana guru ni perlu fikir secara kreatif, macam mana nak permudahkan lagi pengajaran dengan cara guru tu jadi model. Maknanya kalau contoh kalau subjek pakaian kan, guru tu kena tunjuk lah cara dia berpakaian macam mana. Pakai baju. Contoh pada besar, apa sepatutnya bunga besar ke, corak dia corak dia inovasi sebagai melengkang ke menegak ke Jadi guru tu sendiri kena melakukan inovasi dan memainkan peranan. Itu guru. Kita tengok faktor seterusnya, faktor murid pula. Nak jadikan pembelajaran aktiviti dia lebih menarik, guru ni kena libatkan pelajar, yang mana kita boleh buat pertunjukan fashion tu, macam pertandingan. Fashion show lah. Maknanya dia boleh aplikasi apa pengetahuan yang dia ada dengan aktiviti yang dia nak buat. Kat situ cikgu pun boleh tengok, pelajar dia ni
faham dia ni kan. Kalau betul tak dia punya pakaian tu dengan susuk badan dia sesuai ke tidak, style dia sesuai ke tidak. Maksudnya dia dah boleh aplikasi apa yang dia dapat tu. Untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari itu. Contohnya objektif pembelajaran dalam subjek kemahiran hidup bab pakaian. Dan itulah saya nampak faktor-faktor dia. Okey. Jadi kita dah nampak kan perbezaan antara perubahan dan juga inovasi kan. Tapi saya nampak inovasi ni lebih mempengaruhi, lebih dominan kalau kita nak aplikasikannya dalam pengurusan bilik darjah kan. Jadi rasa kenapa tu ya? Pada pandangan aku lah kan, inovasi dan perubahan. Kita sendiri dah tahu apa maksud inovasi, apa maksud perubahan. Inovasi ni sebenarnya perubahan kecil daripada satu benda yang dah ada. Kalau perubahan ni suatu benda yang besar, berubah kepada benda yang besar yang lain. Jadi kalau dalam konteks kemahiran hidup, konteks topik pakaian ni sendiri, kalau kita tengok dalam huraian sukatan pelajaran, benda tu tak diubah. Sebab pada pandangan akulah, Isi dia tak berubah. Isi setiap huraian sukatan pelajaran tu perlu diubah di peringkat induk. Jadi kita ni bukan peringkat induk, kita ni peringkat bawahan. Jadi apa yang lebih efektif pada kita sebenarnya peringkat melaksanakan. Itulah yang kita katakan sebagai inovasi. Jadi kalau dalam kelas, inovasi itu boleh dilaksanakan lebih berkesan. Contohnya kalau macam yang Liana cakap tadilah, kalau tadi dalam topik pakaian, kita nak buat, kalau selama ni guru asyik ajar pakai teori, cakap. Tak nampak Jadi kan? pelajar sekadar tahu, tapi dia tak nampak secara jelas kan. Jadi dekat televisyen pun banyak fashion show. Jadi kalau dalam inovasi, kita buat macam pertandingan fashion show. Pelajar tu sendiri melibatkan ini. Jadi itu yang kita nampak, inovasi ni akan lebih berkesan berbanding dengan perubahan. Perubahan itu adalah peringkat yang terlalu tinggi rasanya. Kita tak mampu nak buat perubahan secara besar-besaran macam tu. Itu hanya peringkat kementerian saja. Jadi kita boleh buat secara perubahan yang lebih daripada sesuatu yang kurang menarik kepada yang lebih menarik. Dan aku rasa itu sebenarnya Kurang adalah berkesan kepada lebih berkesan. Jadi itulah terbaiknya inovasi berbanding dengan perubahan. Itulah. Rasanya. Jadi kau rasa okey tak apa yang kita orang cakap ni? Aku faham lah apa yang korang cakap ni. Memang Inilah satu setiap input yang bagus lah untuk aku. Okey lah, kita lupa ada kerja ni. Okey, Bye. terima kasih. Okey, bye. Bye.